Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya mati akhina al-aziz Muhammad Farid, pengurusi Alian Terkuasa Surau Muhajirin Muhammad, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada pagi ini menunaikan tuntutan yang dituntut ke atas kita sebagai kafardil muslim, sebagai seorang hamba Islam, hamba Allah yang beragama Islam, hamba yang telah mengenali Allahu Rabbahu, Allah Tuhannya. Orang yang tak mengenali Allah sebagai Tuhan, mereka tidak akan menjadikan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Mungkin sebahagian daripada mereka mengetahui adanya Allah, karena inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tuhan kata, kalau kamu tanya puak-puak kafir musyrikin Makkah, siapakah yang menjadikan langit dengan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan kata Allah. Walakin, tetapi mereka tidak memberi hak Allah Ta'ala sebagaimana yang sepatutnya. Kita sebagai seorang mukmin yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap dengan seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz ni seorang sahabat yang cerdik. Bila dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tinggal jauh, dekat. Selalu dia mengiringi Rasulullah. Dia tengok Rasulullah duduk diam-diam seorang-seorang, nampak Nabi berehat, dia jaga. Kalau nampak Nabi ada peluang untuk bercakap, dia akan tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Banyak soalan-soalan yang ditanya oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Muaz bertanya, apabila dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dia, ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Kamu tahukah apakah hak Allah Ta'ala ke atas hambanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ini bahasa para sahabat apabila Nabi bertanya. Bila Nabi tanya, dia tak akan jawab, dia tak kata, ya saya tahu Rasulullah. Tak. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang maha mengetahui. Itu di zaman, di saat baginda sallallahu alaihi wasallam hidup. Zaman kita ini, kita kena kata satu je, Allahu a'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab Rasulullah telah wafat. Apa yang Nabi tahu semuanya telah diberitahu kepada kita. Dan kita jangan kata Allah dan kamu. Contohnya kalau kita belajar, tuan guru kita tanya, apa yang kamu tahu? Allah dan tuan guru tahu. Tak, sama sekali tak boleh. Sebab dia tak boleh guna kalimah waw. Waw dengan makna dan. Tak boleh kita kata Masya Allah wa syi'ta. Manakala kita berjanji dengan orang, dengan kehendak Allah dan kehendak Tuhan saya akan sampai, tak mungkin. Ini perbuatan yang tidak kena. Dia kata Masya Allah thumma, itu kena kalimah. Dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan awak, insya Allah saya boleh buat benda ni. Dia tak boleh kata dan
Sebab dan menunjukkan isyrak, menunjukkan benda itu setara. Tidak ada orang yang diberi autoriti, kuasa oleh Allah Ta'ala menjelaskan suatu benda yang benda di alam gaib dan benda yang tidak nyata ini, kecuali apabila Allah Ta'ala beri kuasa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan hak ini Muaz jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui, saya tak tahu. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'buduhu wala an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama, an ya'budu, hendaklah mereka menyembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik kepada Allah. Inilah syarat, inilah dakwatul anbiya wal mursalin, dakwah seruan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya menjurus kepada mengabdikan diri kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhkan diri daripada taghut. Kalau kita cakap sembah Allah Ta'ala tahu tak lawan, belum sempurna. Kemudian Nabi tanya lagi, atadri ma haqquhum 'ala Allah. Muaz, kamu tahu ke apakah hak hamba ni bila dia menyembah Allah, bila dia mengabdikan diri kepada Allah, apakah hak dia ke atas Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, saya tak tahu. Qala alla yu'azzibahum, bahawa Allah Ta'ala tidak mengazab, tidak menyeksa hamba-hamba yang menyembahnya. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah memberitahu, Allah hak dia ke atas hamba-hambanya yang beriman, yang mengabdikan diri, dia tidak akan menyeksa, tak akan azab hamba-hamba itu. Apabila kita mengetahui hak kita, yang zaman sekarang ni semua orang duk cari hak belaka, hak asasi, hak tu, hak ni. Yang tidak ada haknya satu saja, apa dia? Hak Allah. Hak Allah tidak ada undang-undang, peringkat antarabangsa tidak ada, peringkat nasional pun tidak ada. Hak Allah yang ada, sampai hak hayawan pun ada. Anjing ada hak dia, kucing ada hak dia, tapi di mana hak Allah? Inilah yang menjadi perjuangan kita pada hari ini. Siang dan malam mesti bekerja bagaimana nak mengembalikan hak Allah ke dalam diri manusia, supaya mereka takut dan merasa bahawa mereka duduk di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla yang sentiasa memerhati dan tengok kepada kita. Ini sahabat yang rapat, Sayyidina Muaz ini banyak sekali, sering kali mendapat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita duk perhati tengok beberapa kes dia selalu dia attack Nabi, ikut Nabi. Oh, akhirnya Nabi panggil dia satu hari, ya Muaz, inni uhibbu. Nabi mengisytiharkan, wahai Muaz, aku sayang padamu. Bila tadi dia tanya tentang, kemudian dia pegang tangan Muaz, berjalan dengan Muaz radhiyallahu anhu. Nabi kata, inni uhibbuka, aku sayang kepada kamu wahai Muaz. Nabi ajar kepada dia, la tada' dubura kulli salatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kena baca doa ni, Allahumma inni ala zikrika. Coba kata sekali, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya, ala zikrika, nak mengingati Allah. Hari ini kalau Tuhan tak beri pertolongan kepada kita, tak mampu kita nak ingat Allah. Mampu tak mampu? Tak mampu. Suasana tidak membantu kita untuk mengingati Allah, kecuali illa qalila, sedikit sangat. Kalau kita kata kita bangun pukul 5, pukul 4, pukul 5 pagi, buka dalam TV, adalah sikit munajat. Itu pun channel-channel pilihan. Yang lain-lain langsung tak ada bantuan. Pukul 5 dengan pukul 10 pagi sama je, lompat belakang. Tidak ada yang mengingatkan kita. A'inni ala zikrika wa syukrika, bantu saya untuk bersyukur kepada Allah. Wa ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan indahnya, cantiknya ibadat saya kepada Engkau ya Allah. Ini merupakan peringatan Rasulullah. Dia pegang tangan Muaz,
Dia beritahu muqaddimah dulu, inni uhibbuka, saya sayang kepada kamu. Kita hari ni kita boleh kata sebagaimana Nabi kita kata pada saudara-saudara, inni uhibbuka, aku sayang kepada kamu. Karena itulah para ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahawa boleh kita beritahu kepada sahabat-sahabat yang kita sayang sungguh-sungguh pada dia, bukan nak bodek, bukan nak minta projek, bukan nak apa, kita kata ya akhi, saya sayang kepada awak kerana Allah. Tapi buktikan. Jangan duk sayang ketika jumpa, ketika dia belanja minum air je, lepas pada tu senyap, tak aja, tak pernah zero, tak pernah tanya khabar, sakit seminggu, entah ke mana pergi. Sayang para sahabat. Sahabat bila dia kata sayang, khalas, intah, habis segala benda dia akan kerah. Sahabat bila dia kata fidaka abi wa ummi, aku tebuskan diri aku ni dengan mak bapak aku, kita tengok kepala mereka yang terputus, tangan mereka yang terputus, badan mereka hancur mempertahankan Islam dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Muaz mendapat anugerah yang besar. Saya ingat bacaan itu ada dalam kertas yang bawa sini. Dalam kertas kuning tu kita dah ada. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian satu lagi yang tengok dalam kertas yang ada di tangan tuan-tuan tu. Satu lagi doa yang dibaca selepas salat subuh. Ini cantik. Waktu kita pun munasabah sekarang ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila selepas salat fajar dia baca doa ni. Allahumma inni, ikut sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tengok doa ini, kenapa Nabi kita baca lepas salat fajar? Kita tengok suasana realiti memang sangat memerlukan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta supaya engkau beri kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kita hari ni kalau kita minta, yang kita banyak doa hari ni minta suruh luluh anak puasa je. Saya tahulah pengalaman sikit-sikit. Waktu-waktu begini, bulan Oktober begini, bulan September begini, banyaklah pen sampai, pensil sampai. Dia kata ustaz doakan pen, anak saya nak puasa. Saya kata pen tak reti jawab, otak kepala anak tu kena jawab. Dia tak nak, mana boleh pen berjalan sendiri, tak boleh, kecuali satu je yang Cina reka hari ni, pen boleh baca Quran. Itu kehebatan dia.